Sembang Wanita Ekstra, teman setiap wanita yang tawa. Kembali lagi kita di Sembang Wanita Ekstra. Hari ini, hari yang special. Mimi bersama dengan seorang wanita yang pernah didiagnos dengan kanser payudara tahap 4 dan hanya diberi beberapa bulan sahaja untuk hidup. Tapi selepas beberapa tahun pun, Kak Nina kat sini masih lagi standing strong, mengembara dunia. Macam tu Kak Nina. Apa khabar Kak Nina? Alhamdulillah baik, batuk sikit. Batuk sikit. Cantik Kak Nina Alah, dah Tak tua. nampak seperti pesakit kanser orang kata macam tu. Tua dah. Tua. Anugerah Tuhan insyaAllah. Okay Kak Nina, kalau lah kita terus ke topik kita hari ni Kak Nina. Mungkin Kak Nina boleh ceritakan macam mana Kak Nina boleh bermulanya terkena dengan penyakit kanser ni. Okay, 2021 bulan puasa masa tu, saya hanya sakit bahu. Bermula dengan sakit bahu. So, saya tak expect itu adalah kanser sebab saya tak ada simptom kanser seperti mana yang kita dengar itu, ini dan sebagainya. Cuma ketika itu bulan puasa dan nak raya. Jadi raya kedua bila dah habis cuti, saya pun pergi hospital. Saya ingat oleh kerana side effect atau dari tulang belakang saya sebab saya berbesi di belakang oleh kerana keganasan rumah tangga. Saya mangsa keganasan rumah tangga, pernah lumpuh separuh badan, mengalami tekanan, kemurungan dan berakhir dengan kanser. Jadi ketika itu bila saya ingat salah satu efek tulang belakang, saya pun pergilah. Rupanya tak nampak, lepas MRI tak nampak apa-apa, tapi nampak sesuatu yang abnormal di dada. So doktor refer saya ke doktor lain untuk siasatan seterusnya. Jadi bila dihantar buat mammogram, di situlah nampak rupanya saya dah ada kanser yang sudah sedang membesar. Jadi terus kita hari yang sama buat biopsi, dan selepas 3 hari biopsi tu dia membengkak. Terus saya buang. Terus dihantar masuk emergency. Terus buang. Ketika itu saya masih belum dapat result biopsi tu. Jadi tak tahu sama ada kanser atau tidak. Tapi saya dah tak adalah payudara kiri. Jadi selepas ketika dalam masih di ward, selepas dibuang, doktor bawa keluar tu, dia tunjuk pada saya untuk dihantar lab. Dia kata it is a cancer. Cuma selebihnya nanti bila lab dah keluar report, baru kita bagi tahu apakah stage berapa dan sebagainya. So ketika itu saya macam okay, kanser sebab saya tak terperanjat sebabnya saya pernah mengalami satu situasi sakit yang lebih teruk dari itu, which is saya sampai lumpuh separuh badan dan saya kemurungan. Kemurungan selama 6 tahun yang saya perlu berjumpa PSY setiap minggu selama 6 tahun. Saya perlu mengambil ubat untuk tidur, ubat penenang untuk mengawal emosi. Kak Nina, apa yang berlaku sebenarnya Kak Nina sehingga kan Kak Nina boleh kena lumpuh separuh badan tu? Saya dipukul oleh bekas suami saya. Ketika itu suami. Ketika pada hari raya pertama saya dipukul. Astagfirullah. Jadi itu adalah perkahwinan kedua perkahwinan saya yang kedua. Jadi saya berfikir takkan saya nak bercerai lagi. Kan? So saya teruskan juga perkahwinan tu dan berdoa semoga satu hari dia berubah. Tapi saya silap. Rupanya bila kita dah merasai sekali, sepatutnya kita ambil tindakan dari situ. Kita jangan biarkan. Sebab benda ni once dia dah hit kita sekali, dia tak akan berhenti sebenarnya. Dia akan berulang dan berulang sehinggalah saya mendapat kecederaan kekal tulang belakang. Saya 2 kali operation, kali kedua baru saya boleh berjalan sepenuhnya. Dan selepas itu saya terus kemurungan. Kemurungan kerana saya trauma. Setiap kali nak tidur saya teringat macam mana benda tu berlaku. Dan dia mengganggu, sangat mengganggu. Sebab orang yang kita sayang, yang kita rasa kita percaya, tapi memperlakukan kita sebegitu kan. Jadi saya pun ambil masa sebenarnya. Dan setiap kali saya pergi counselling, saya pergi jumpa doktor. Doktor tu sangat membantu, kaunselor pun sangat membantu. Cuma lagi kesakitan yang
di dalam. Lagi teruk. Sebenarnya yang tak nampak tu lagi teruk daripada yang kita nampak kesan dia. Mm-mm. Tahu? Sebab kita mengalami, kita melalui, macam mana kita mengalami dan kita melalui itu orang tak nampak. Orang cuma nampak lukanya Betul. saja. Kita nampak Kak Nina sekarang sangat kuat kan Kak Nina. Tapi Mimi percaya daripada, boleh dikatakan Kak Nina punya ujian tu bertubi-tubi lah. Daripada mendapat suami yang ganas, ganas rumah tangga. Lepas tu murung lagi. Lepas tu dapat pula diberitahu oleh doktor yang Kak Nina ada kanser payudara. Macam mana Kak Nina punya perasaan for first tu Kak Nina? Perasaan ketika tu terkejut lah. Lebih kepada terkejut. Tapi saya tak menjangkakan yang, sebab saya tak tahu stage berapa. Dan bila lepas saja keluar daripada, maknanya bila saya sedar dalam ward, saya tak rasa sakit bahu saya. Jadi saya rasa macam, oh tak ada apa. Dan saya nampak saya sihat. Saya tak nampak macam pesakit kanser yang lain. Jadi saya rasa saya, oh tak ada apa-apa. Jadi saya tak sedih. Saya tak adalah rasa macam kemurungan seperti mana saya kemurungan di tulang belakang. Cuma bila selepas 2 minggu lab test keluar, puan stage 4, ada di paru-paru, yang lymph nodes kita keluarkan dari 27 tu 17 adalah kanser, 10 tu biasa, dan breast puan kanser tu dah 90% dalam breast, dah besar. So nanti oncologist akan explain to you how you punya rawatan, macam mana you punya rawatan. Lepas pada tu saya pun, bila dia cakap macam tu, saya pun okay. So saya tunggu jumpa onko. Saya tunggu jumpa onko. Selepas jumpa onko, dia buat CT scan, dia terangkan, okay puan stage 4, ada di paru-paru, percentage untuk puan, jangka hayat puan 8 hingga 12 bulan. Masa tu baru saya, ya Allah, terkejut. Maknanya jangka hayat saya tu sudah maknanya saya tak ada masa yang lama. Terkejut, menangis sekejap. Lepas tu doktor tu pujuk saya, seorang doktor India perempuan pujuk saya. Dia kata, puan, it's okay, you can cry. Nanti puan dah menangis, puan duduk diam-diam, puan redakan diri, dia cakap kan. Puan doa, minta pada Tuhan, dia cakap kan. Puan agama Islam, dia kata, Tuhan sangat mendengar, dia cakap. Selebihnya pada puan, kita akan bantu dari segi rawatan. Tapi puan kena ikutlah apa yang kita syorkan. So dia kata, okay, kita cuba dengan kemo. Kita nak tengok jauh mana kemo tu membantu. Lepas pada kemo, kita akan buat radioterapi. Jadi selepas radioterapi, kita akan tengok pantau puan macam mana. So saya pun study. Apa tu radioterapi, apa tu kemoterapi, apa benda yang saya kena buat, macam mana saya kena buat. Bermulalah episod kemoterapi. Saya tidak menangis, saya tidak kemurungan yang teruk bila mana saya dikabarkan hanya 8 bulan, ataupun ketika saya di diagnose kanser. Tapi ketika kemo kedua, kemo pertama, pulang dari kemo, saya muntah. Saya muntah dari pukul 4 petang sehingga besok pukul 11 pagi. Saya tak makan apa-apa, tapi saya muntah. Saya pun tak tahu apa benda. Masa tu saya pening kepala, saya buka lampu, saya silau, saya tutup lampu, saya kelam, saya pasang aircon, saya kesejukkan, saya pasang kipas, saya kepanasan. Saya tak tahu kenapa saya jadi macam tu. Tapi saya tahu itu adalah kesan sampingan. Okay, saya boleh adapt. Saya cuba adapt sebab saya pernah kena denggi. Saya tahu rasa dia muntah-muntah macam mana. Jadi boleh adapt lah lagi. Tapi ketika kemo kedua, saya memang cakap dengan anak saya tak nak teruskan. Selepas ni, no more kemo. Sebab kemo kedua tu, semua ada. Muntah, cirit, kembung, panas, marah, bengang, dia macam bunyi yang dalam telinga tu yang tak berhenti. Lepas tu perut you bloated. You tak tahu. You tak tahu apa benda yang you nak. You rasa nak buang air, you duduk, tak buang air. Then you kencing, you berdiri je kencing tu keluar sendiri. Bila you pakai pampers, you tak nak terkencing. Tapi you berdiri je, dia kencing. So, dalam keadaan saya macam tu, saya tak nak makan. Tapi saya lapar.
Saya sebut nak makan tu teringin, anak saya cari. Tapi saya makan sesudu, dah saya tak boleh makan. Bau semua saya tak boleh bau. Macam orang mengandung. Masa tu saya sampai tonggang terbalik. Saya tongging kepala saya. Sebab kepala saya sakit. Sampai satu tahap saya hentak kepala kat dinding. Saya duduk kat kursi. Saya sebab bunyi tu tau. Saya nak hilangkan bunyi dengung tu. Saya hentak kepala saya kat dinding. Saya kata kenapa. Dia jadi macam you nak marah. Tapi you tak tahu you nak marah apa. Satu kesan yang you tak sanggup. Really you tak sanggup. On top of that, rambut you start gugur. Saya pun tak ada cerita banyak sebab saya tak suka. Saya cukur. Saya cukur tu saya rasa okey. Saya tengok diri saya tak menangis. Anak saya tengok saya menangis. Tapi saya cakap dengan anak, memang saya tak nak. Saya duduk kat bilik air tau, depan mangkuk jamban. Saya duduk kat situ, saya cakap, kau nak kencing ke, kau nak berak ke, kau nak muntah, kau buatlah. Aku duduk kat sini, aku takkan bangun. Saya macam tu sekali, sampai 4 jam saya duduk kat situ. Bayangkan, saya duduk, situlah semuanya. Saya biar sebab saya tak sanggup. Lepas tu, bila anak saya dah bersihkan saya ada seorang kakak angkat saya, Rina, yang bantu saya ketika tu, bawa saya masuk bilik, letak alas apa semua. Saya menangis, saya cakap dengan anak saya, this is whatever lah, saya cakap. Ketika itu, kemo kedua bermakna saya berbaki lagi 6 bulan. Saya cakap tak apalah. Somehow, I will die. Sooner or later. Lepas tu anak saya menangis. Saya cakap lambat atau cepat, saya akan mati. Cuma, kalau saya buat rawatan, mungkin saya bertahan. Kalau saya tak buat rawatan, mungkin akan mempercepatkan. Anak saya bangun, hempas pintu. Sebelum dia hempas pintu tu, dia cakap, you taught me many things. You taught me how to live, how to survive, how to be a good mother, how to be a good wife. You taught me everything. But you never taught me how to live without you. Bam! Dia hentak pintu, dia keluar. Saya tergamam. Saya terkejut. Saya cakap, dalam banyak benda yang saya fikir dalam hidup saya. Saya fikir penghujung nyawa saya ada 8 bulan. Saya tak pernah terfikir macam mana saya akan pergi kehidupan anak saya selepas saya tak ada. Sebab saya ibu tunggal. Anak saya membesar 100% dekat tangan saya tanpa bapa dia. Jadi, walaupun ketika itu dia dah bergelar seorang ibu, dia masih perlukan saya. Dia masih perlukan sokongan saya. Dan saya tak pernah fikir pun macam mana hidup dia. Jadi bila dia cakap macam tu, terus saya macam, no, I have to live. Saya perlu hidup. Saya perlu hidup untuk dia. Saya perlu hidup untuk cucu saya. Start daripada tu, saya bangun, saya cakap saya nak mandi. Mandi kan. Saya mandi, saya bangun, saya solat asar. Masa tu, saya nak buka Facebook. Saya buka Facebook. Saya nak cari doa. Saya ada terlintas satu doa tu. Kebetulan dalam Facebook tu ada orang buat live dekat Mekah. Di depan Mekah. Saya buka live dia. Saya tutup. Saya tulis. Saya tulis dekat Facebook saya. Ada semalam saya screenshot. Kebetulan keluar balik kan. Saya berdoa. Saya kata, ya Allah, teringin sangat aku nak ke Mekah. Pergi ke tempatmu sujud di depan Kaabahmu. Tak sampai 5 minit. Uncle Hashim from Harmony reply, Nina umur berapa? Pernah pergi umrah tak? Nanti PM Uncle. Saya ingat scammer. Masa tu kebetulan saya lepas kemo, saya tak ada mood. Saya pun tutup. Saya kata insyaAllah nanti saya PM. Jadi, selepas saya okey dari kemo, saya di taja umrah. Time tu kemo yang kedua lah. Kemo yang kedua. Jadi, selepas itu, baru saya buka mata saya seluas-luasnya. Baru saya nampak nikmat di sebalik kanser tu apa. Sebab selama saya bekerja selama hari ni, saya merantau, saya bekerja di luar negara, ulang-alik ke sana kemari. Almost half of the world saya dah pergi. Tapi saya tak pernah jejak ke Mekah. Walaupun ketika itu saya ada duit. Dan ketika saya sakit, yang mana saya perlukan duit untuk rawatan, PKP, saya tidak bekerja, saya OKU, kecederaan kekal, saya kemurungan. Memang dah habislah kata duit. Simpanan semua dah tak ada. Sampai ketika nak rawatan pun saya terpaksa jual kereta, jual apa yang saya ada.
saya ditawarkan, saya ditaja umrah. Betapa saya nampak kat situ nikmat Tuhan tu Tuhan di mendengar. di sebalik dugaan yang saya lalui, di sebalik sakit yang saya rasai, Allah tunjukkan kebesaran dia, nikmat dia. Which is doa saya tu Allah angkat ketika saya perlu. Ketika keadaan tu memang kata orang penghujung nyawa kita, Betul. kita dah rasa nyawa kita di hujung dan kita nak pergi ke rumah dia dan kita dipanggil. Tak ada duit, bila you tak ada duit, orang kata kalau dah memang you dipanggil, keadaan merangkak pun you akan Betul. sampai. Jadi bila saya jumpa uncle tanya saya gitu gini, bagi pasport, bagi gambar apa semua, saya diam. Uncle pesan buat rawatan. Saya teruskan kemo ketiga dan kemo keempat, 2 hari selepas kemo saya terbang Allah. pergi umrah. Sedangkan sebelum tu saya tanya doktor tak galakkan dengan keadaan saya. Lagi pula baru 2 hari lepas kemo, imun tak kuat, nanti bercampur dengan orang. Kalau nak tahu dari kemo kedua, saya berpampers. Saya berpampers sebab susah. Bila kita kemo ni, dia sistem badan kita dah tak tentu arah. Betul. Dah haywire. Jadi saya cakap macam mana nak pergi dengan berpampers apa benda semua, dengan tak makan, lemah, pucat, tak boleh bau. Saya cakap macam mana Tapi kawan saya kata doa je. Buat sepanjang taubat apa benda semua. Kemo ketiga memang saya alah pada bau. Totally. Apa bau pun saya tak boleh. Saya persiapkan diri saya nak pergi umrah. Masa tu bila saya post kat Facebook, terima kasih Harmony Excellence, Uncle Hashim taja saya ke umrah, apa benda semua. Kawan-kawan yang baca, saya tak terfikir apa saya nak pakai, barang-barang saya nak pergi umrah. Orang ni hantar telekung, orang ni hantar seluar, orang ni hantar stokin. Saya tak ada beli apa-apa. Totally. Jubah, telekung saya tak ada beli. Semua dari sumbangan kawan-kawan. Dan ketika saya nak pergi umrah tu, jiran saya pula kumpul, jiran saya ni, ketika rawatan pun jiran saya. Saya dapat jiran yang sangat, orang kata jiran dari syurga. And diorang ni memang sangat-sangat membantu. Tanya saya bil api dah bayar belum, bil air dah bayar, bagi bagi bil apa semua kat diorang. So bila dengar kata saya nak pergi umrah ni, diorang buatkan bacaan doa selamat. Diorang kumpul sampai diorang siap tukarkan duit. Nina, ni RM200, RM5 ni di Madinah. Setiap subuh sedekah lah. Yang 200 lagi ni di Mekah sedekah. Semua diorang persiapkan saya. Saya tak ada keluar apa-apa duit. Saya pergi umrah semua A sampai Z. Perbelanjaan saya semua ditaja. Alhamdulillah. Tuhan tu maha mendengar. Cantik perjalanan saya. Dan ketika saya pergi, kan saya berpampers kan. Kawan saya kata keluar rumah doa. Sampai nanti kat tanah haram, saya turun di Madinah, doa. Saya sampai turun kapal terbang, saya jejak tanah Madinah. Saya berdoa, ya Allah, angkatlah segala kesakitanku, permudahkan urusanku, jauhkanlah aku dari segala keburukan ya Allah, berikanlah aku kesembuhan ya Allah. Nak jadi cerita, selera makan ada, semua benda saya boleh makan, bau bukhar tu, sedapnya bau. Sesedap-sedap bau saya rasa. Lepas tu saya tak pakai pampers. Allah. Saya tak pakai pampers. Saya bawa pampers tu siap bawa balik. Tak pakai langsung. Tuhan tu bagi saya peluang kedua kan. Saya berdoa. Saya cakap terima kasih ya Allah. Permudahkan urusanku di sini ya Allah. Terima kasih. Jemputlah aku kembali. Bila saya berangkat ke Mekah, uncle pernah pesan, Nina buat yang terbaik. Walaupun saya ingat kata-kata uncle tu yang menjadi pegangan saya. Walaupun Allah dah takdirkan perjalanan hidup kita, Allah dah takdirkan ajal maut kita, rezeki kita, tapi takdir kita boleh berubah dengan doa. Betul. Dapat di Mekah depan Kaabah, minta pada Allah. Minta apa pun minta pada Allah. Dia maha mendengar. Takdir saya dapat duduk depan multazam. Allah. Walaupun saya tak dapat pegang
kiswah, walaupun saya tak dapat cium Hajar Aswad, saya dapat depan Multazam, saya berdoa. Balik je saya, seminggu, saya kemo pula yang kelima. Saya duduk kat rumah, saya cakap, ya Allah, kita ada grup jiran-jiran, kesian kan orang-orang manja ni, macam mana makan diorang, macam mana tempat tinggal diorang. Ya. Cakap, saya rasa saya nak masak lah, siapa nak sponsor? Saya boleh masak. Betul ke Nina boleh buat? Tak apa, saya boleh buat. Nina kan baru balik penat. Boleh ke? Saya cakap, memang saya suka masak. Lepas tu saya belas pula dalam Facebook. Pagi tu saya belas. Petang rumah saya dah macam kedai Aceh. Dengan beras, dengan minum water, dengan telur. Mulanya saya masak untuk 200 pack. Berakhir dengan 2,600 pack. And then, bila saya buat masak-masak tu, saya kemo kelima. Ketika saya balik dari kemo tu, saya masak lagi. Amazing. Saya tak ada Alahan bahu. alahan bau, alahan rasa, tak ada. Semua benda saya cakap Alhamdulillah. Kemo ke-6, saya tahu. Dah 6 bulan berlalu, saya ada tinggal tempoh 2 bulan. Saya tak merasakan apa-apa. Saya cubalah. Kita kan banyak membaca. Denyutan itu, rasa orang nak mati ni macam mana. Tengok hidung nampak ke tidak. Semua saya buat. Saya cuma cakap, go with the flow. Sampai ajaran kau minta kau doa, minta pemudahkan je. Pergi dalam tidur ke, jangan menyusahkan orang. Saya minta itu. Memang saya minta jangan aku sampai menyusahkan orang. Itu saya minta. Tapi tentu akak macam biasa je. Saya biasa je. Tak kisahlah 2 bulan ke, saya kata 3 bulan ke, seminggu ke. Besok pun saya kata, masa tu saya tak kisah. Sebab saya dah rasa saya dah buat apa yang saya nak buat. Saya dapat apa yang saya nak buat. Okay, saya cuma minta masa tu, saya dipertemukan dengan ibu saya. Tapi rezeki saya tak ada untuk dipertemukan dengan ibu saya pun tak apalah. Saya tolak tepi pasal tu. Sampai saya kemo ke-6, habis kemo ke-6, hari terakhir kemo, doktor bagi, kau 7 page kertas. Saya kena baca rawatan you macam ni, gini. What are the next? So dia nak buat radioterapi. Lepas tu dia bagi tahu ada ubat yang saya kena makan selama 5 tahun. Saya kata kan saya cuma 12 bulan. Nak makan 5 tahun macam mana? Tak apa, dia kata. Sign aja, makan aja. Tu kuasa Tuhan, dia cakap. Saya pun kan aja. Cuma saya bacalah side effect dia. So and so, okay. Sign, bawa balik ubat gitu gini. Tunggu panggilan untuk radioterapi. Panggilan radioterapi tu, dia kena buat tattoo. Masih ada tattoo dia sampai sekarang, kekal. Buat tattoo. So, radioterapi tu, bunyi dia radioterapi. You nampak masuk mesin. Tapi you tak nampak apa-apa. Okay. Buat dalam 5 minit je. 5-10 minit je. Masuk mesin, kau aju, keluar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, you tak ada apa-apa. Okay. Cuma hari keempat, dia dah start merah. Dia berdenyut tahu, dia rasa panas. Burning session rasa burning ke? Burning session. Tapi dia rasa panas masa tu. Tak nampak apa, cuma dia rasa macam merah. Okay. So tak nampak apa-apa lagi. Saya kena 25 kali. 23 kali. Tapi saya hanya dapat 15 kali. Sebab hari ke-6, hari Isnin, hari kelima tu dia dah bening kan. Hari Sabtu tu dia panas tau. Saya dah rasa macam tak selesa. Hari Ahad tu dia dah nampak merah dia makin merah. Hari ke-6 tu jumpa doktor. Okey, doktor tengok. Okey, dah start merah. Dia kata tak apa. Buat lagi. Buat radioterapi ke-6, ke-7, ke-8 tu saya dah start nampak benjolan air menggelembung. Dia dah start terbakar. Dia dah rasa tak selesa. Lepas tu yang ke-8 tu dia dah macam mekar tau kulit tu. Dah mekar, dah berdenyut, dah tak selesa, dah macam sakit. Dah melecur. You kena air panas tu kan, melecur. Saya dah macam tak selesa lah. Dah start tak selesa. Hari ke-9 yang buat radioterapi yang ke-9 tu, saya dah rasa macam saya tak nak buat. Sakit, pedih. Pedih terbakar ni. You kena air panas tu, dia dah start mekar. Hari ke-10 saya menangis. Hari ke-11 tu hari Sabtu, saya mandi kena air tau. Sakitnya. Saya cakap apa benda tu? Anak saya mandi kan? Apa benda tu? Daging saya jatuh. Allah. Bertepek-tepek daging saya jatuh. Saya cakap, lepas tu saya tengok berlubang. Saya cakap, apa tu anak saya kata? Takkan daging. Anak saya pun ambil cuitkan tangan. Ibu, daging. Memang daging, bukan darah, daging.
Lepas tu saya cakap, nak macam mana Takkan nak ambil letak balik. Ah, ah. Biar je lah tolak dengan air. Lepas tu kan, lepas mandi tu, tak rasa doktor dah sakit kat tu. pedih. Oh, Pedih. Jadi kita, masa tu doktor memang tak bagi pakai sabun, shampoo. Tak boleh lap. Apa saya buat? Masuk bilik, letak duduk depan kipas ni. Macam gini tangan. Bagi dia kering sendiri. Bila dia kering sendiri, dia tegang. Okay. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tak merasa apa itu sakit breast cancer. Okay. Bila saya didiagnose sebenarnya operation tak sakit tau. Oh. Tak sakit. Walaupun 2 minggu you kena pakai tube semua, tak sakit. Walaupun you nampak bekas jahit you, benang you tak rasa sakit sebab bius tu kan. Sampai sekarang pun tak rasa sakit. Tapi radioterapi tu buat you I ingat I separuh gila dengan kemo. Radioterapi ni dia punya berdenyut, dia pedih, dia punya meleleh ni, baring meleleh air mata. Allah. Tapi saya tak menangis. Dia meleleh sendiri. Lepas tu anak saya cakap macam mana nak tolong. Nothing you can do. Yes. Doktor bagi krim tak jalan. Dan krim tu tak boleh sapu dengan tangan. Tak boleh sapu dengan cotton bud. Kena beli kayu dekat farmasi tu sapu. Tiap kali sapu, tiap kali itulah kulit isi akan terikut. Buang kayu tu, ambil kayu lain, sapu lagi. Sampai krim tu duduk kat situ. Melekat kat situ. Imagine dia macam kawah lubang. Oh. Dia berlubang, dia berkawah. Bandan you nampak isi-isi you dalam ni. How it feel? Oh my God. Pedih dengan berdenyut. Subhanallah. Kebetulan bulan puasa. Astagfirullah. Dan kebetulan pula sebelum tu, sebab saya baca, saya tengok radioterapi. Dan sebelum tu saya tak tengok gambar-gambar radioterapi ni. Saya pun tak terfikir nak tengok. Saya cuma baca tentang radioterapi. So saya tak nampak side effect dia sebegitu rupa. Dan saya tak expect saya macam tu. Saya dah ambil tempahan kuih raya. Allah. Ada yang dah half payment. Saya dah ambil 3,600 punya balang punya tempahan. Macam mana saya nak buat? Tangan dah sebelah macam gini ni. Saya dah tak boleh pakai baju. Semua t-shirt saya semua koyak saya potong. Okay. Macam gitu je duduk. Saya cakap dengan kawan saya yang saya ada tempah. Kau ambil duit kau balik. Kalau kau ada orang nak buat, kau ambil barang ni. Barang dah beli. Tak expect kita nak kena kan. Tak buat. Tapi buat sikit lah. Yang mana dah buat tu buat jugalah. Buat sebelah tangan. Cucu saya bantu semua. Allah. Buat juga. Buat yang mana boleh buat. Sampai yang ke-15. Dah memang kata orang. Doktor kata tak apalah. Kita stop 15. At least you dah halfway. Lagi 3 tu. Lagi balance tu 10 kita tak buat. Sampai 15. Stop. Habis tu. Maknanya saya ada sebulan lagi. Kawan saya datang. Saya tak bagi datang. Saya kata saya tak sihat. Tak apa, kau tak payah buat apa-apa. Kau tak payah masak. Kita orang bawa. It's not a matter of tak masak. Betul. It's a matter of kita tak boleh pakai baju. Yeah. Kan? Kalau perempuan je datang tak apa. Kan ni datang anak semua kan. Saya kata tak boleh sekadaan saya. Dia pun faham ni perempuan je datang. Tengok saya macam itu. Allah. Lepas tu, habis tu, CT scan. CT scan, doktor kata yang kat paru-paru tu macam tu juga. Tak membesar, tak kecil. Kita tunggu another 6 months, we see how. Lepas tu dia kata, Alhamdulillah dekat breast you, cancer cell you tak ada. Okay. Maknanya berkesan saya punya kemo, berkesan saya punya radioterapi. Tapi, I kena lepas habis tu, saya kena continue ubat. Cuma, saya tak ada kencing manis. Tapi luka terbakar tu, ambil masa 9 bulan baru dia kering. Susah nak kering. Saya pun tak tahu kenapa. Susah nak kering sampai saya tukar krim lain, baru dia okey. Selama saya nak menunggu dia kering tu, saya tak boleh buat apa. Saya cuba nak menulis buku, saya tak boleh menulis buku. Lepas tu saya pandang, aku nak naik motor lah saya cakap kan. Dah gian ni nak naik motor, gian sangat naik motor. Sebelum tu memang akak ada naik motor? Saya selepas saya tulang belakang tu saya dah tak ada motor. Okay. Sebab doktor kata saya tak boleh naik motor lagi kan, saya pun tak ada motor. Saya cakap dengan anak saya, belikan ibu motor yang kata, nak buat apa dia cakap kan, duduk diam-diam sudahlah. Lepas tu dia tak nak cakap yang you won't be along. So buat apa nak beli motor, dia tak nak cakap. So saya cakap, tak apalah, at least ibu boleh ride, boleh hantar pergi sekolah, cakap tu kan. Tak payahlah, dia kata.
You sihat dulu. Tapi saya ni dah macam tak best tau. Saya rasa macam nothing. Tak ada buat tak buat apa. apa-apa. Lepas tu saya melalui kiranya saya bernasib baik. Melalui kanser ni, saya bernasib baik walaupun saya tidak bekerja, walaupun saya tak ada pendapatan, tapi saya dibantu. Dibantu oleh kawan-kawan, dibantu oleh jiran. Untuk Sekeliling. support saya punya perubatan, untuk support saya punya Belanjaan. emosi, you know. So jadi saya okay. Saya dapat jual kereta saya untuk bantu. Tapi saya memandangkan orang lain. Orang lain yang tak bernasib baik, yang saya jumpa masa rawatan, terpaksa berhenti rawatan, gagal membayar, tak boleh nak teruskan rawatan. Saya ambil contoh diri saya. 15 kali pergi radioterapi yang hari-hari pergi. Saya duduk Bangi, pergi Putrajaya, tol, minyak, parking. Hari-hari selama 15 hari. Kecuali Sabtu Ahad. Imagine, satu hari je RM35. Kalau 10 hari, 350. 15, itu saya. Itu belum kira bayaran radioterapi lagi. Bayaran radioterapi taklah mahal. Itu okey. Saya masa yang ke-10 tu saya cakap dengan anak saya, ibu tinggal RM40. Tak payah buat lah. No, dia cakap. Nak dia jadi cerita rezeki tu. Kawan telefon, nah aku ada hutang kau. Bagi nombor akaun. Tuhan tu aturkan perjalanan kita. Jadi, bila dari situlah saya memikirkan, kalau aku susah, rasanya ada orang lagi susah. Yes, it is. Jadi, bila saya duduk menung, saya cuba. Saya buka map, saya tengok, buat route. Nak pusing satu Malaysia. Sebab saya pernah cakap dulu, sebelum saya retired lah, masa saya bekerja kan, aku nak pusing satu dunia. In whatever way. Train ke, boat ke, whatsoever, aku nak pusing satu dunia. Because saya suka tengok tempat cantik kan. Saya tak dapat nak buat. Saya tahu saya tak dapat nak buat sebab saya sakit kan. And doktor bagi berapa bulan je kan. So saya kata at least aku boleh pusing satu Malaysia. Pusing bukan pusing nak bercuti. Saya nak ziarah orang sakit kanser. Sebab bila kita ziarah ni, masa saya sakit, saya kemo, saya bangun, saya pergi katil sebelah, saya pergi sebelah, kita tahu orang ni, oh kemo dia macam ni, oh pakcik ni kemo dia macam ni, orang ni macam ni. So kita input dia macam-macam. And bila orang ni bertanya dengan doktor, saya dengar. Doktor, saya kena ni sebab makan ke? Sebab gini ke? Kita dengar, doktor kata no, bukan sebab makan. Sebab even vegetarian pun boleh kena. Betul. Orang tak makan benda ni pun boleh kena. So kita dapat benda tau, kita dapat Input ilmu. lah. Jadi bila saya put satu target yang saya nak pergi ziarah, saya nak pusing. Saya nak tengok orang satu Malaysia. Jadi, saya study. Saya minta anak saya motor. Dia belikan saya motor. Tapi motor kecil. 125. Alamak. Pusing satu Malaysia. Macam mana skuter pula tu? 125. Buat apa? You bawa sejam, you kena berhenti. Time tu ada tak macam Kak bagi tahu anak? Saya cakap lah. Saya nak motor at least 250 lah. Busuk-busuk pun. Dia kata tak payahlah nak 250. Bawa aja motor kecil. Dia kata tahu ibu ni kalau motor besar, habislah. Panjang langkah dia. Nak kalau Hilang pasport lah dia hidup. nak Kalau pasport dia hidup. Dia kata tak. Ibu kan macam gini macam mana? Tak ada motor kecil. Sebabnya motor kecil tu sebab dia nak naik. Dua dalam satu lah. Tapi saya kata tak apa. Tak apalah 125 pun 125. 125 tu main dekat-dekat. Sampai saya masuk grup ride solo. Saya duduk termenung. Saya ikutkan kawan saya. Saya cakap aku nak buat lah. Tanya kawan macam mana kan. Kau buat map dulu. Kau buat map. Kau cari pesakit. Dari situlah saya kumpul. Saya masuk grup kanser kan. Saya tanya, saya nak pergi ziarah gini-gini. Saya dapat. Saya kumpul. Saya susun jadual. Kat mana kanser apa. Mula saya memang target breast saja sebab saya breast. Tapi along the way tu, jumpa macam-macam. Bila yang PM saya kanser usus, saya kanser hati, saya kanser ni. Cik Nina singgahlah. So saya pun susun. Saya pergi KN, jumpa pengarah. Saya cakap nak buat macam ni. Dia pun buat flag off. Kita plan dengan grup motor saya. Walaupun tak ramai masa tu. Lebih kurang 5-6 orang. Lepas tu dengan orang IKN. Dengan dibantu few cancer group. Flag off saya. Bermulalah perjalanan saya. Masa tu saya dah dapat motor 250. Kebetulan kawan saya kan. Dia beli motor, dia tak sesuai dengan dia.
kau ambil lah. Lepas tu saya pun minta dengan M-Force. Masa tu saya minta sponsor motor. Dengan M-Force saya cakap, saya nak buat ride untuk kanser gini semua. M-Force pun, dia sponsor lah cover set apa semua. Pink colour sempena Oktober. Bulan kesedaran kanser payudara. Bermulalah journey saya daripada Putrajaya, Negeri Sembilan. Pusing ni satu Malaysia saya pusing betul-betul. Saya buat solo ride. Memang saya buat solo ride. Apa reaksi anak kak? Mak aku ni. Mula-mula dia macam tak bagi. Dia kata no lah ibu. No. Totally no. Saya cakap at least give me a chance. Dia sedih. Tapi masa hari flag off tu, dia datang, dia dengan cucu saya, dia bangga yang dia tengok determination ibu dia. Kan? I cakap, who knows, by doing this, I can be better. Saya cakap macam tu, semangat ibu. Betul, daripada kemo kedua, akak rasa macam nak endkan everything tu. Yes. You flat off. And then bila dia tengok saya pergi, dia tengok ibu dia dalam paper, dalam bernama apa semua, dia bangga dengan ibu dia. And then setiap kali saya pergi ziarah siapa-siapa, I thought apa yang saya lalui ni dah teruk lah. Teruk. Tapi saya jumpa lagi teruk. Allah. Saya sampai saya tak menangis. Saya menangis 3 tempat. Saya menangis satu di Pontian. Saya jumpa baby. Baby masa tu dia kena umur 8 bulan. Masa saya jumpa tu dia dah masuk setahun lebih. Dia baru lepas kemo. Mak dia sampai menangis kat bahu saya, cakap dia rasa macam at one time dia rasa macam nak end everything. Either dia endkan anak dia or dia sendiri get away. Sebab dia tak sanggup. Anak dia merengek. Anak dia, saya cakap dengan dia, budak umur sebegitu you expect apa? Betul. Saya umur 45 pun angkat tangan, lagikan budak yang tak tahu apa-apa. Kalau you tinggalkan anak you in her situation, keadaan dia macam ni, kalau dia pergi, you akan menyesal semua hidup sebab you tak merasa menjaga dia. Itulah tangan yang akan tarik you ke syurga, saya cakap dia. Tapi kalau dia boleh sembuh, dia sihat, knowing that mak dia tinggalkan ketika dia sakit, apa dia rasa bila tengok you, and apa you rasa bila tengok dia berjaya. Dia peluk saya, terima kasih Kak Nina. And kebetulan rezeki saya, selepas 3 tahun saya jumpa budak ni lagi. Ya Allah, sihat. Comel, dah besar, dah kuat, dah free cancer. Saya cakap, mak dia peluk saya, Kak Nina, terima kasih. Dia cakap, terima kasih kuatkan saya. And itu budak pertama, orang pertama yang saya tengok, saya menangis. Yang kedua, di hospital Sultanah Aminah. Saya pergi ward Tunku Jalil. Ward special memang ward hemato. They call it hemato. Kat situ saya jumpa transplant yang tulang adik pergi ke abang. Tulang kakak pergi ke adik untuk demi menyelamatkan abang, ambil daripada adik. Abang okey, adik sengsara. Adik yang tulang sumsum ya? Adik yang 50-50. Saya keluar daripada hospital tu, saya ride motor pergi tepi Pantai Lido tu, saya menangis sepuas-puas hati. Seeing benda-benda ni. Dalam ward tu ada lebih kurang saya ziarah 25 orang, 30 orang macam tu. Setiap seorang tu cerita dia lain-lain. Berbeza. Latar belakang dia lain-lain. See betapa saya rasa saya give up kemo kedua. Saya rasa sengsaranya radioterapi saya. Susahnya saya. Ada orang sebenarnya lagi susah. Bukan hanya dia, tapi keliling dia. Mak dia jaga adik dia. Bapa dia jaga abang dia. Terpisah. Yang adik-adik lain kat rumah. Makan tak menentu. Duit habis. It's not easy. Sebab tu saya ada moto untuk himpunan kanser ni. Kanser bukan mudah. Kanser bukan murah. Knowing that orang lain lagi teruk dari saya. Dari situ membuatkan saya untuk tubuhkan himpunan kanser ni untuk membantu. In whatever way. So,
Lepas saya HSA, saya di Johor Bahru, Kota Tinggi, naik ke Pekan, semua ride solo ride. Ride motor, Pekan, Pahang, Kuantan, naik ke Terengganu. Itu yang saya lalu. Dari Kuantan tu saya lalu ke Bukit Besi tu yang saya teringat harimau tu. Nasib baik masih ingat lagi Kak. Kisah kelakar tu daripada Kuantan. Selepas ziarah Kuantan tu saya tak ziarah lagi. Saya terus nak ke Terengganu. Tapi saya nak ikut lalu kampung lah. Dari Kuantan, saya ikut Bukit Besi. Perjalanan tu cantik lah tempat dia. Kebun getah, apa benda semua. Kebun getah tu kita boleh nampak lah lorong-lorong pokok-pokok susun. Tiba-tiba tak ada kereta. Saya satu je motor. Mula saya perlahan. Sebab nak menghayati pemandangan, suasana kan. Tiba-tiba terlintas kepala otak saya yang ada orang kena Kejar harimau. kena kejar dengan harimau. Harimau tu tekan mata motor. Terus saya macam, alamak. Terus saya nampak depan Ajil. Terus saya masuk highway Ajil. Saya punya tiba-tiba jadi fobia dengan harimau. Itulah kisah kelakar saya. Masuk pula Ajil, hujan lebat. Tapi saya teruskan perjalanan sampai masuk ke Terengganu. Dengan naik ke Kelantan. Pusing Kelantan. Jumpa di Bacok, di Pasir Mas. Saya turun ikut Greek. Masa kat Greek tu saya lupa diri. Yalah dapat motor sedap. Keluar Greek, baling. Cantik lah kona-kona. Accident ke Kak kau? Oh, nasib baik. Sedapnya lap layan kona. Layan kona. Lepas tu cakap, kau ni nak pergi ziarah orang ke nak melayan motor ni? Sampai di baling, saya dah dapat confirmation RTM Perlis. Radio RTM Perlis lah. Cik Syah kata dia nak interview saya semua. Ikutkan saya tidur di baling. Shoot terus ke Perlis. Shoot terus ke Perlis. Dari baling saya shoot terus ke Perlis. Bermalam di Perlis. Pagi-pagi saya di radio RTM Perlis. Apa nama dia? Dah interview apa semua. Masa saya nak pergi ke Perlis tu, setiap traffic light saya berhenti, orang macam pelik pasal perempuan dengan motor pink, helmet pink, baju pink, kasut pink. Dah macam Teletubbies lah. Kan orang tak pandang saya Power pun. Rangers. Saya keluar daripada radio tu, setiap traffic light tu orang buka tingkap tahniah. Oh ni tadi semua. Lepas tu saya ada pula orang di Perlis nak jumpa saya. Semua orang kanser kan. Bila saya singgah kat kafe tu duduk, dah orang serbu saya. Saya macam, alamak. Famous lah. Famous kejap lah kan. Turun ke Kedah, turun ke Penang, jumpa di Penang, jumpa pesakit di Penang. Terus saya kena patah balik ke KL sebab saya dijemput di Hospital Sungai Buloh. Bercerita bersama di Hospital Sungai Buloh. Lepas tu terus ke Keluang pula, Hospital Keluang panggil. Ada event di Keluang. Patah balik ke Selangor. Ziarah di Selangor. Naik pula balik ke Ipoh. Oh, memang busy kan? Memang kata orang 24 hari tu, satu Malaysia tu saya puas. So baru-baru ni pula Kak Dina pergi ke Itali. Mimi tengok dekat Facebook Kak Dina. Itu apa benda pula Kak Dina? Saya plan sebenarnya tahun lepas, saya nak ride 22 negara. Bermula daripada KL, Thailand, Laos, China, Tibet, Pakistan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Mekah. Saya nak ke Mekah sekali lagi bermotosikal. Lepas tu Turki dan Europe, pusing Europe. Sampailah patah balik ke Mekah, hantar motor di Jeddah. Saya ke Madinah, sampai motor balik, bawa saya balik. Saya ingat saya nak buat macam tu. Tapi kita merancang. Allah sebaik-baik perancang. Dalam saya merancang, buat planning, nak buat itu ini, kumpul maklumat, apa benda semua. Ketika saya makan 2 tahun ubat kanser, saya kena stroke. Saya kena stroke. Selepas ride solo saya kena stroke sebelah kanan. Jadi saya kena stop ubat kanser saya untuk rawat stroke. Ditukar ubat lain. Ubat tu pula kena cocok perut setiap bulan. Setiap bulan kena cocok ni, no doubt, no excuse. On the day you kena cocok. And cocok tu tak ada bius. Cocok pula jarum ni sebesar straw Vitagen. Bayangkan besar dia. Cocok sendiri? Pergi hospital. Ubat tu kena beli 580. Doktor akan cocok. Sekali cocok 580. Yes. Allah. On top of that kena makan ada ubat lain lagi. So cocok kat perut tu tak ada bius. You bayang yang jarum kecil pun you rasa sakit. Apatah lagi sebesar-besar straw. Satu sakit.
Yang keduanya, kesan sampingan ubat tu 3-4 hari saya jadi bengong. Okey. Saya jadi stres, saya jadi tak tentu arah. Masa nak marah. Apa benda yang saya dah buat, saya terpaksa batalkan. Walaupun saya ada appointment ke apa ke, saya terpaksa batalkan sebab side effect ubat tu saya jadi tak tentu arah. Jadi saya cakap dengan doktor, boleh tak saya nak ubah ubat lain ke apa? Tak ada, melainkan you buang ovary. Sebab saya kena saya kena medical menopause. So saya pun decide, okay lah buang lah ovary. After all, saya pun tak ada suami, saya single mother. Tak guna pun, bukannya nak beranak lagi, umur dah 50, going to be 50 kan. So, buang ovary. Sebelum buang ovary tu, kita kena x-ray untuk see kita punya lung semua. Nampak pula ada dot dekat sini. Allah. Tapi itu adalah cyst, bukan kanser. So, saya cakap dengan doktor, boleh tak buang ovary ni, buang sekali? Tak boleh. Because two different doctor. So, dia kata tak apa, kita buang ovary dulu. Lepas buang ovary, baru kita decide buang ni. So, buanglah ovary. Bila buang ovary, the day yang sepatutnya, saya sepatutnya berlepas ke 20 negara tu 19 April 2024. Tapi saya kena operation 21 April. Jadi dah tukar gedebak-gedebuk semua. Okeylah, buanglah ovary. Buang ovary. Salah. December saya buang ovary tu December. Buang December, saya dah plan memang okey. Nak pergi 19 tu dah memang confirm. Saya pun buang December. Saya buang December, saya okey. Sebab saya tengok kawan saya masuk hari yang sama, buat hari ni masuk, besok dia keluar, dia boleh drive balik rumah. Saya hari ni buat, saya 11 hari tak boleh bangun. Terlantar. Saya tak boleh gerak kaki. Saya cakap saya tak boleh gerak, sakit. Lepas tu saya tak boleh bangun. Kawan saya dah boleh balik, boleh drive. Saya tak boleh. Rupanya bukan kata buang ovary je dengan rahim saya. Tapi saya tak tahu. Okay. Lepas tu, dah saya okey, saya punya rahim apa semua. Berulang jumpa doktor, gedebak-gedebuk. Update pula pasal cyst ni. Tiba-tiba doktor bagi saya date 21 April. Saya cakap, lama. Boleh tak cepatkan sebab saya nak pergi 22 negara. Kental kau, Kak. Sekali doktor kata tak boleh. Kalau nak hujung tahun. By the time hujung tahun, we don't know what will happen. Lepas tu doktor kata nak tebuk sikit, buang. Saya cakap tebuk sikit, buang. Buang je lah semua. So, cerita dia, kanser tu bukan hanya kat situ je. Tapi benda-benda lain pun dah kena buang. So, saya dah tak ada breast. Kiri bermula. Buang ovary, buang rahim. Dan buang yang kanan. So, nak kata keperempuanan saya tu dah tak ada lah. Dah tak ada. Rahim dah tak ada. Ovary dah tak ada. Breast pun dah tak ada. Tapi saya redha. Asal saya sihat. Betul. In order to sihat, tak kisahlah buang. Ni ada orang kanser dia tak nak buang tau. Dia tahu. Doktor kata buang. Alah, buang sikit je boleh tak? Buang kanser je. Doktor kata lebih baik buang semua sebenarnya. Ya, betul. Tapi dia decide to buang sikit. Tapi after few months, datang lagi. So saya nak share kat sini, kalau boleh, bila dengar nasihat doktor, kalau doktor kata buang-buang je, you simpan buat apa? Dan saya ada patient yang saya bantu, husband tak bagi buang. Betul. Sampai berakhir dengan busuk, pecah, busuk, husband lari tinggalkan, kahwin lain. Tinggalkan dia totally, tinggalkan dia di katil hospital, meninggal. Mualah pula tu. Saya uruskan arwah, saya kutip ulat-ulat dia. Saya cuci, saya bersihkan dia. Saya selesaikan urusan dia. Di sebalik dunia kanser ni, banyak cerita yang orang tak tahu. Betul. Suami tinggalkan isteri, isteri tinggalkan suami, tak anak kasih tinggalkan buang. Anak tinggalkan bapa buang anak. Kerana kanser ni bukan benda mudah untuk dilalui dan kerana bukan mudah untuk dirawati. Betul. Kanser ni kita jangan hanya pandang rawatan, kos rawatan, ubat-ubatan, sampingan, susu, pampers, Emosi yang kena lagi, stoma Kak. bag, alas tilam, macam-macam benda. Yang dressingnya lain. Tak semua kanser tu, cuma saya nak pesan lah, kanser ni bukan kata semuanya berakhir dengan kematian, tak. Betul.
Kalau dia kekuatan diri kita sendiri. Macam saya, kalau kata saya mengalah selepas kemo kedua, memang saya habis. Saya tak buat rawatan. Saya membiarkan diri saya macam tu. Terus habis-habislah. Tapi bila saya determine nak bangkit balik, saya nak hidup, saya nak tengok cucu saya. Ketika tu cucu saya 3 tahun. Sekarang cucu saya dah darjah 1. Dah bercakap, dah pandai dengan saya. Dan setiap ziarah saya, kalau nak tengok gambar saya, mesti dia ada. Allah. Mesti dia ada. Kemana je nenek dia pergi, nak Mesti ikut. dia, nenek dia idola. Umar nak ikut. Walaupun dia tak tahu apa tujuan saya ke mana. Dia ingat dia naik kereta dia. Tapi bila macam hari tu saya pergi ziarah di Kelantan, 2 kanser kanak-kanak. Saya tunjuk kat dia yang kita bawa beli mainan. Dia excited tau beli mainan untuk budak. Bila dia tengok budak tu dia termenung. Termenung sebab especialnya adik Ibrahim ni, adik dia kena daripada umur 8 bulan 8 bulan ke 4 bulan. Dia kanser saraf Dia tak boleh, dia pinggang ke bawah dia lumpuh. Totally lumpuh. Masa kita jumpa baru ni, masa saya jumpa hari tu, dia tak aktif sangat lagi, dia duduk je. Baru ni saya datang kali kedua, saya ziarah dia. Laju, dia bawa badan dia. Walaupun dia mengensut. Dia kaki dia lembik tau. Macam kucing, mana tengok kucing yang lumpuh tu. Dia mengensut laju. Cucu saya tengok dia kan. Kenapa budak ni macam ni? Lepas tu cakap, adik ni sakit. Lepas tu pula dia pakai saluran kat sini kan. Dia tengok je. Jadi dia faham. Dia tahu jadi ada dia faham. orang yang lain daripada dia. Yes. So, bila lepas tu kita ziarah lagi seorang budak. Dia terlantar. Sehari selepas tu dia meninggal. Kita bawa dia pula tengok budak tu meninggal. Dia faham. Dia tahu. Ini dia pernah in that situation. So, each time bila saya pergi ziarah, mana ikut Neni. Dia tak peduli mak dia. Dia mesti nak ikut Neni. Dia tak peduli nenek dia dah janji dengan dia, nenek sana kan. Tak peduli mak dia tak mengamuk ke apa. Dia mesti dia ikut Neni nenek pergi dia. dulu. Nenek nak pergi ziarah. Dia tahu. Kalau kita kata nak budak, nenek tak nak belikan apa-apa ke. Dia faham. Dan ketika kanser saya kata kemo saya kedua, masa tu dia masuk 3 tahun, Neni nak air. Dia datang bawa air bagi saya. Ambilkan Neni buah boleh. Lepas tu saya makan gigit sikit. Neni nak. Tak nak. Dia simpan. So, dari umur dia 3 tahun, saya berjaya tengok dia sampai 7 tahun. Kekuatan tu pada kita tau. Betul. Kalau kita mengalah, kalau kau rasa sakit je, kau fikir kau sakit, memang kau akan sakit. Sebab saya ada jumpa yang stage 2, dia dah operate. Saya pergi ziarah dia. Saya tengok dia okey. Saya kata, kenapa baring di depan TV? Tak buat apa. Dia kata, Kak Nina kalau nak datang masa tu 11.30 ke atas nanti pukul 12 suami saya balik. Kalau tak, saya tak boleh nak buat apa-apa. Masa saya datang, saya ingat dia ni tak boleh bangun. Lepas tu saya tanya dia berbual. Saya mulut pun boleh tahan. Saya berbual, saya tanya dia kan. Tak boleh jalan ke? Boleh. Kanser stage berapa? 2. Kenapa duduk je? Dia kata, doktor kata rehat. Rehat, it doesn't mean you perlu duduk baring je. Makan pun tunggu laki you balik. I cakap, no, bangun. Buat kerja rumah macam biasa. Kalau you baring macam ni, you rasa sakit, you akan sakit je. Betul. Ya ke Kak Nina? Dia kata, kau bangun. Kau bangun. Mandi macam mana? Mandi sendiri. Pergi bilik air, buang sendiri. Maknanya you are okay. It's a matter of kau nak masak kan tak masak je. Even kalau kau tak boleh nak masak, ili kau masak nasi. Laki kau balik kau hidang. Bukan ini makan pun laki kau suap. Alamak. Itu nasib baik kau dapat laki yang okey. Kena laki yang tinggalkan bini, memang kau bye-bye. Saya cakap dengan dia bangun. And recently dia message saya, dia call saya, dia kata, Kak, kita dah tanam bunga. Dia tunjuklah saya dia tanam bunga. Saya cakap bagus. Dia dah okey, bagus. Tapi saya cakap bunga tu tak bagus untuk kanser. Bunga hidup ni memang untuk orang kanser tak digalakkan. Sebab spora tu yes, dia penggalak pada kanser. So, alhamdulillah. Dia dan kita ada kawan yang masih bertarung 15 tahun. Walaupun doktor kata dia paliatif, tidak ada apa-apa rawatan, but still doktor kata cuba buat ni, dia cuba. Walaupun dia mabuk, walaupun dia muntah, batuk, penat, berdiri toyang, still dia mencuba. Tak pernah give up. Tak nak give up. That's what matters. Kita pun bagi support group. Anis kuat Anis jangan mengalah. Dia okey. Dia diri sendiri sebenarnya lebih ajal, yes, Tuhan tu dah tetapkan. Betul.
Cara apa pun kita akan mati. Macam mana pun kita akan mati. Bila-bila pun kita akan mati. Cuma kanser ni bukan kata pengakhiran. Buat apa engkau rasa nak buat. Macam saya pilih motor. Saya suka motor, saya pilih bermotor. Dan saya rasa meneruskan perjalanan bermotor ni, macam mana saya meneruskan perjalanan kanser saya. Pengalaman saya kat situ, saya belajar yang tidak ada mustahil dalam hidup saya dan hidup orang lain. Apa yang saya nampak, apa yang saya lalui, saya nampak lah dunia kanser yang saya dah masuk dalam bila saya post, kawan-kawan saya kata hebat, Nina kau hebat. Saya kata dalam dunia kanser ni kita tak perlu jadi hebat. Betul. Tak perlu jadi orang hebat, tapi kita perlu jadi orang kuat. Kuat untuk melalui perjalanan kerana kanser ni bukan mudah dan kerana kanser ni bukan murah. Betul. Menjadi jangan letakkan diri kita wanita lemah, jangan letakkan diri kita sakit, kita lemah. Jangan letakkan diri kita susah. Kita perlu menjadi orang yang meminta-minta. Betul. Perempuan, kita jangan letakkan diri kita pada titik terendah. Betul. Walau apa pun dugaan yang kita lalui. We are stronger than Saya that. dicerai. Saya di perkahwinan pertama saya dikhianati kawan saya sendiri yang berhubungan dengan suami saya. Saya dicurangi ketika 7 bulan mengandung. Allah. Sehingga anak saya berumur 2 bulan kita bercerai. Saya lalui kehidupan saya, besarkan anak, nafkah tak ada, apa tak ada tau dari bapa kandung. Dan saya cakap tak apalah. Saya tak nak buang masa saya turun naik mahkamah. Saya dah bercakap, kita dah bercakap dengan dia. Kita dah bagi peluang untuk dia, bantu dia, permudah urusan dia. Tak nak, tak apa. Saya tak ajar anak saya benci dia. Saya suruh anak saya kata, jumpa dia salam hormat. Jangan sampai orang kata mak kau tak ajar kau hormat. Dia jumpa bapak dia salam. Tapi dia cakap dia kesal perbuatan bapak dia. Which is kita macam saya dikhianati ketika saya mengandung 7 bulan. Tapi anak saya dikhianati ketika dia mengandung 3 bulan. Okay. Jadi benda tu berulang kepada anak. Cycle. Which is bapak engkau buat orang buat anak engkau. Betul. So kita sebagai perempuan, kita jangan meletakkan, kau dah kena cerai, kau tak boleh jadi apa-apa. Kau dah kena cerai, nak meruntuh, nak menunggu, nak menada, nak merintih. No. Bangkit. Betul. Bangkit balik. Jadikan kekuatan. Bangkit. Whatever. Apa benda pun. Saya dikhianati suami. Saya dipukul. Saya melalui kemurungan. Saya melalui kanser. Saya pernah sampai satu tahap. Susah. Segala barang rumah saya jual. Saya pernah duduk di flea market di kata orang apa, bazar karat. Jual bantal cushion saya pun saya jual. Lansir-lansir perabot rumah. Mungkin ada yang perasan muka saya ni, tahu kenal saya siapa, yang pernah tengok, pernah beli barang saya. Sampai saya, tapi nama untuk saya merintih tak ada. Not me. Bangkit. Saya susah kerana kanser. Saya tahu Allah menduga pada manusia pada umat dia, pada yang dia rasa mampu. Betul. Dia tak akan menduga. Dan selagi kita hidup, selagi tu ada rezeki untuk kita. Jangan putus asa. Takdir kita semua boleh berubah dengan doa. Betul. Dan jangan anggap kanser ni pengakhiran. Kanser ni satu benda yang membuatkan you tak boleh buat apa-apa. Betul. Kalau ada orang yang duduk atas kursi roda, boleh menggoreng, turun daripada tingkap niaga. Apatah lagi kita kanser yang setakat kau hilang tetek sebelah, jangan cakap kau tak boleh buat apa-apa. Betul. Alamak, yang hilang tetek kot. Apa pasal kau sampai nak turun naik jabat zakat, nak sampai merintih semua benda. Mengamuk-ngamuk pasal pampers. Kau ada laki kot. Kan? Kita jangan jadi
kita jangan, kata orang jangan, Jangan jadikan penyakit tu ya, sebagai jangan jadi green satukan light untuk penyakit. you. Jangan menjadikan satu kesusahan tu satu benda yang kau tak boleh buat apa-apa. Betul. You know, atas dunia ni rezeki tu meluas. Perjalanan kita panjang. Perjalanan kita panjang. Kita jangan macam saya, walaupun doktor kata 8 bulan, saya tak berhenti 8 bulan. Keep going. Biar, teruskan. Macam mana saya teruskan perjalanan bermotor saya tahu. Nak naik bukit tu, nak naik gaung tu, nak turun balik, bukan mudah. Macam tu juga kanser. Bukan mudah saya nak meneruskan perjalanan saya. Saya sekarang ni, himpunan, saya lebih kepada nak membantu mereka meneruskan rawatan. Betul. Hari-hari, setiap hari, Kak Mida pun tahu, setiap hari ada mesej akan masuk, Kak pinjam 200, nak tambang, Kak saya nak kena pergi radioterapi dekat HKL, saya duduk Pening. Saya kena usahakan. Saya pastikan mereka dapat rawatan. Macam mana saya cari duit, pandai-pandai saya lah nak fikir. Dan sekarang ni kami ziarah, setiap kami ziarah, saya tak pergi hospital. Sebab ada NGO lain dah pergi hospital. Jadi kami tak nak kacau lah. Kan banyak-banyak pergi hospital kan. Yang duduk rumah ni macam mana pergi, pula biarlah kan? kami pergi yang terlantar, yang perlukan rawatan. Saya pergi macam tu. So setiap yang kami pergi ni, berbekal beras sikit, makanan asas, sedikit duit belanja, dan apa keperluan. Betul. Bila kita sampai rumah dia, kita tahu, oh dia ni perlukan katil, dia perlukan wheelchair, dia perlukan pampers. Itu yang kami lebih pentingkan. Jadi apa yang saya buat sekarang ni, kami kumpul dana, kami cari dana. Tak kisahlah, saya buat sambal tempoyak, saya jual untuk dana. Saya buat sambal hitam, kami berdua memanjat pokok. Jumpa pokok orang, kami panjat. Pakcik boleh minta tak? Ambil lah. Apa lagi monyet 2 ekor ni panjat. Habis togel pokok orang, patah-patah pagar dia, panjat. Ya, balik buat sambal 8 jam gaduk sambal ni, sambal hitam ni. Jual. Lama nak masak. Jual bukan untuk beli, untuk dana. Untuk belikan apa keperluan mereka. Untuk tambah. Kadang-kadang pergi ziarah, kalau ramai tu pergi ziarah, kita tak bagi banyak. Kalau melainkan dikata Kak Nina, saya nak kena beli ubat ni 1,200. Masa tu baru saya blast dalam grup itu ini. Okay, Kak, saya perlukan sekian, saya kumpul. Dapat saya bagi. Dia jadi macam itu. Kalau tak, kita orang tengoklah. Jumpa tempoyak, jumpa petai. Apa yang borong, kau jumpa, ambil. Boleh jual. Jalan. Kumpul berbulan kita kumpul belimbing bulu, dapat sini 1 beg, dapat pokok sana 1 beg, dapat berjalan pergi ziarah ni, dalam pergi ziarah ni, Mida pokok belimbing penuh buah. Nanti kita tanya nak? Tanya. Pak cik tu kata ambil. Jadi monyet kita orang. Ambil, kumpul, sekali masak, jual. Itulah untuk kami punya ni. Tapi saya rasa puas dapat membantu sebab saya faham. Kesusahannya. Saya bila dengar mereka ni dapat rawatan, mereka ni pergi hospital, kita rasa macam walaupun satu bukan satisfaction kita dia rasa macam, sebab bila kita tahu, bila kita meneruskan rawatan ni, kita tahu peluang tu ada. Betul. Macam saya pernah lalui, bila kita meneruskan, peluang tu ada. InsyaAllah ada. Walaupun sedikit ada. Doktor, dia menjalankan tugas, berpandu pada saintifik, dia akan cakap macam ni. Tapi kita sebagai manusia, umat hamba Allah dah tetapkan. Saya jumpa satu pesakit, Pakcik Hamid, di Pahang. Pakcik Hamid, doktor cakap tak ada apa-apa rawatan dah. Pakcik balik, berehat, lalui kehidupan, amal ibadat sampai masanya. Doktor bagi dia masa tu 6 bulan. Pakcik Hamid bertahan 18 tahun. Tanpa apa-apa ubat, tanpa apa-apa rawatan. Balik, pindah, duduk kampung, berehat di kampung, buat kerja kampung. 18 tahun. Dia meninggal sakit tua. Bukan kerana kanser. Saya ada seorang lagi kakak angkat di Sungai Besi, seorang guru, kanser usus.
Masa dia duduk di Sungai Besi, dia guru, dia terlantar. Suami dia pencen, pindah Sungai Besar. Ikut suami dia pergi kebun sawit. Daripada dia duduk mencangkuk, duduk atas bangku. Sekarang laju berjalan. Ya, siap jaga bapak dia sakit lagi. Laju. Dengan soma beg dia, kenduri anak. Ya. Lepas gudung Walaupun dia tahap 4. Dah 5 tahun. Alhamdulillah. Segar. Tak nampak macam orang kanser. Macam saya ni. Orang Tak tahu kalau nampak. tengok saya. Tak nampak Orang tak nampak kan? saya kanser. Bila saya sampai kat puncak jumpa Mak Saleh ni. Saya duduk kat kedai tu. Berbual apa semua. Dia tengok baju saya. Tengok bendera saya. Dia tengok lambang kanser. Cakap from Malaysia. Riding the bike. Blah blah blah. Dia cakap, You don't are you look- serious? Bila You saya don't cakap seem saya like it. stage 4. Are you serious? Saya kebetulan sebab kita travel kan. Saya bawa medical record kad rawatan saya. If anything happen to me, ada saya punya detail. Saya tunjuk kat dia. Macam ni. Salute. You are really amazing woman, dia cakap kan. Saya tak minta penghargaan dari segi tu. Saya tak minta orang respect saya. Saya tak perlu dikatakan hebat. Cuma saya perlu kekuatan. Itu Betul. saja. Okay, Kak dah pergi ke Itali. Lepas tu satu Malaysia pun dah macam-macam yang Kak dah buat. Ke depan apa lagi? Pian ke 22 negara dan ke Mekah. Bermotosikal solo. InsyaAllah. Dan buat penonton yang sedang melihat Sembang Wanita Extra ini, sepanjang Oktober ini seperti yang kita tahu merupakan salah satu juga kempen awareness untuk kesedaran kanser payudara, dan disebabkan itulah juga Minggu Wanita dan juga majalah Nona berkolaborasi bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melakukan pelbagai aktiviti. Dan antaranya ialah Pink Ribbon Run yang akan diadakan pada 25 Oktober 2025 ni. Dan bukan tu juga, Kak Nina pun akan join kita berlari bersama. Okey, insyaAllah saya akan sama-sama hadir dan kita ajaklah ramai-ramai pejuang kanser, survivor, caregiver untuk sama-sama kita berada di Putrajaya Betul. Pink Ribbon Run 2025. Dan bukan tu je, kalau ada juga lelaki yang nak join boleh juga. Running untuk isteri yang sedang sakit kanser boleh. Running untuk mak yang sedang sakit kanser pun boleh. Kita alukan kehadiran ramai orang. Dan Kak Nina, penyertaan ni hanya terbuka pada 800 orang sahaja. Cepat-cepat ya. Ya. Cepat-cepat Siapa cepat daftar. dia dapat. Betul. Okay, kita dah dengarkan pelbagai orang kata kisah menarik daripada Kak Nina. Daripada permulaan Kak Nina, macam mana Kak Nina dihidapi pesakit kanser sehinggalah sekarang sudah pergi ke Itali, dah menyantuni ramai juga pesakit kanser, melakukan pelbagai-bagai aktiviti ataupun mengutip dana bagi mereka yang memerlukan. Sebenarnya sepanjang perbualan kita, sepanjang sejam lebih sebenarnya Kak Nina, Mimi feel so proud of you. Terima kasih. Sangat-sangat. Terima kasih. Daripada orang yang orang kata susahnya daripada sakit tu, daripada Kak Nina cakap berjual semua, sehinggalah sekarang Kak Nina Alhamdulillah. menjadi motivator ataupun punca orang untuk teruskan perjuangan. Terima kasih Kak Nina. Sama-sama. Mungkin Kak Nina ada kata-kata terakhir yang Kak Nina ingin sampaikan. Okey, kita tak perlu jadi hebat, tapi kita perlu jadi kuat. Kerana kanser bukan mudah dan kanser bukan murah. Terus berjuang. InsyaAllah. Dan sesiapa nak tengok perjuangan Kak Nina sendiri boleh tengok kat Facebook Tengok Kak Nina di kan? Facebook saya, Nina Muiz, atau TikTok Himpunan Kanser Semelaya. Itulah. Di situ ada sedikit paparan video perjalanan saya di Itali, memanjat gunung tertinggi di Itali. Bagaimana berlikunya perjalanan itu, seperti itulah berlikunya perjalanan kanser kita. Betul. Dan lagi sekali Mimi nak ucapkan terima kasih Kak Nina sanggup meluangkan masa bersama dengan Mimi di Sembang Wanita Extra. Dan semoga cerita Kak Nina ni menjadi inspirasi buat mereka yang sedang melihat. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya hanya di Sembang Wanita Extra, teman setiap wanita. Jangan lupa ya, Pink Ribbon Run pada 25 Oktober di Putrajaya. Siapa nak jumpa Kak Nina? Jumpa saya di sana. Bye. Bye. Sembang Wanita Extra, teman setiap